Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan inayahnya kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi peluang nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukurlah tuan-tuan sekalian. Kita banyakkan memuji Allah, banyakkan kita menyebut nama-nama Allah, banyakkan kita berzikrullah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini dalam keadaan kita manfaatkan sebaik mungkin, demi memastikan supaya setiap apa perbuatan ataupun tindakan kita ini akan diberi oleh Allah pahala, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran. Bagi memastikan kita memperolehi kejayaan ini, maka kita kena sentiasa memastikan supaya setiap apa yang keputusan kita buat, setiap apa yang kita laksanakan ini dengan niat kita, dengan dengan nawaitu kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mendapat redha Allah, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelebihan terhadap apa yang kita laksanakan, insya-Allah. Baik, pada pagi ini yang ada ni minta dulu share dan kongsi perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di dalam frame tuan-tuan sekalian dapat menonton, dapat sama-sama mengambil manfaat daripada perkongsian yang saya akan berkongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini, insya-Allah, di dalam tazkirah duha kita ni, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, pada pagi ini saya akan membicarakan dengan para jemaah sekalian, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam perbincangan ini saya memetik daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-278 dan 207 hingga 279. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 278 hingga 279. Ayat ini bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Ayat suratul Baqarah ayat 279, 78 dan 79 ini, para jemaah sekalian, ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan pertama terhadap siksa kepada golongan yang memakan riba. Apa dia? Siksa kepada mereka yang mengamalkan riba. Ayat yang 278, 79. Ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Bagaimana ayat ini Allah Ta'ala menyebut, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hindarkan, yakni jauhkan, yang disebut dengan apa dia, ma baqiya minar riba, yang disebut jauhkan daripada sisa-sisa riba, yang keterlibatan dengan riba, yang berkait dengan riba. Allah Subhanahu wa taala suruh kita jauhkan. Dengan erti kata
jika di kalangan kita orang-orang yang beriman, yang disebut wazaru ma baqiya minar riba, jauhkan daripada sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, kata Allah, sekiranya kamu orang beriman. Maknanya orang beriman dia kena pastikan supaya tidak terlibat ataupun dengan saki ataupun sisa-sisa riba. Maka kata Allah, hendaklah kamu ini jauh. Maka jika mana kamu tidak menghentikan, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka jika kamu tidak menghentikan, yakni dengan erti kata menerus berurusan ataupun pekerjaan dengan riba ini, berurus niaga dengan riba ini, ketahuilah bahawasanya Allah dan Rasul akan memerangi kamu. Maknanya Allah dan Rasul memerangi ataupun memusuhi orang yang mengamalkan ataupun orang yang berterlibat dengan riba. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, Allah dan Rasul akan memerangi ataupun memusuhi orang-orang macam ni, orang-orang yang mana terlibat dengan amalan ataupun yang disebut dengan perbuatan riba. Nampak? Maknanya memerangi kamu, maknanya memusuhi kamu. Mana kalau kamu orang beriman, tinggalkan budaya riba. Dan jika kamu sudah berhenti, yang dia disebut fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan sekiranya kamu sudah berhenti, yakni yang disebut tidak terlibat dah dengan riba, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sekiranya kamu sudah berhenti, yakni tidak terlibat dah dengan riba, maknanya tidak mengamalkan budaya riba ini, bagaimana yang Allah Ta'ala menyebut, sudah dalam keadaan maka kamu bertaubat, berhentilah daripada mengamalkan perbuatan riba, maka bagi kamu soal pokok yang hartamu tidak akan menganiayai dan tidak akan dianiaya. Maknanya apabila seseorang itu menghentikan yang disebut fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun, kata Allah, sekiranya berhenti daripada mengamalkan, tidak melibatkan, tidak ada dah urus niaga riba, maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta kamu tadi tidak menganiayai dan tidak menzalimi kamu. Nampak? Ini di antara Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita tentang supaya menjauhkan daripada perbuatan ataupun urus niaga riba. Di dalam perbincangan kita ini para jemaah sekalian, di sana kalau kita melihat di antara soal siksa ataupun akibat daripada pengamal budaya riba ini, soal siksa azab yang dengan yang disebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kalau kita tengok siksa bagi orang meninggalkan solat, ada bagaimana satu siksaan, bagaimana satu dosa, bagaimana hukuman, bagaimana yang disebut dengan balasan. Begitu juga dengan minum orang yang mengamalkan minuman khamar, orang yang suka minum minuman yang memabukkan, yang sudah jelas di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberi peringatan. Begitu juga orang yang derhaka pada ibu bapa, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala sudah buat ketetapan, maknanya dalam bagaimana mengenai ketaatan kepada mak ayah ini, mesti meletakkan satu tanggungjawab, mesti mentaati. Dengan erti kata mesti kita letakkan ini di antara adalah kewajipan bagi seorang anak. Yang mana dalam bab urus niaga, dalam bab mencari harta, dalam bab kita meminjam dan sebagainya, maka mesti diambil kira dengan dosa yang disebut dengan riba. Ini di antara perkara yang perlu diambil perhatian para jemaah sekalian. Bukan sekadar kita mengamalkan, bukan sekadar kita tahu haram, pastikan kita tidak mengamalkan perbuatan yang disebut sebagai perkara yang diharam. Kalau kita tahu benda ini haram, kalau kita tahu riba ini di antara perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jauhkan daripada amalan
yang disebut perbuatan riba ini. Seperti mana yang kita baca di dalam suratul Baqarah ayat 278-279 yang disebut oleh Allah, kalau kita orang beriman, orang yang bertakwa pada Allah, mesti jauhkan daripada yang disebut dengan perbuatan riba dan perbuatan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah para jemaah sekalian, sidang para penonton sekalian, orang beriman ini dia perlu memerhatikan beberapa ayat-ayat tentang larangan Allah. Orang beriman ini perlu dia perhatikan larangan Allah secara jelas, secara soreh. Ayat yang secara jelas ataupun secara soreh ini adalah ayat yang menceritakan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala mengambil serius tentang penharaman orang yang memakan riba. Terima kasih akhi Zakir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang serius tentang pengamal budaya riba. Allah Taala mengambil tindakan di atas perbuatan riba. Maka bagaimana Islam ini dia mengajar supaya umatnya tidak terlibat dengan perbuatan sedemikian. Waliyazubillah. Kerana kita tahu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka sudah pasti balasannya pun dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku kita orang bertakwa, kita mengaku kita orang beriman, mengaku kita di kalangan orang yang cinta kepada Nabi, maka jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang para penonton, jangan ambil mudah tentang perhatian ini. Jangan kita hanya sekadar mendengar larangan, tapi pastikan kita meninggalkan. Jangan sekadar kita melihat penharaman, tapi kita tengok kesan daripada mengamalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka akibatnya tuan-tuan sekalian, di hari kiamat bagaimana, betapa dahsyatnya kita akan dikenakan hukuman dan azab daripada memakan ataupun mengamalkan budaya riba. Apabila kita masuk kepada perbincangan riba ini para jemaah sekalian, yang baru masuk, minta share dulu, kongsi dulu tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini di dalam Tazkirah Duha dapat manfaat kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton, insya-Allah. Bagaimana apabila kita masuk kepada perbincangan dalam tajuk kita dalam bab masalah riba ini, maka sidang para penonton sekalian, para hadirin, kita akan jumpa dengan jenis-jenis riba. Kita akan jumpa dengan jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ni para jemaah sekalian, kita akan jumpa riba yang macam mana yang disebut riba. Kategori riba yang macam mana yang mana yang disebut oleh para ulama kita. Riba yang macam mana kategori dia. Riba yang macam mana yang disebut bahagian-bahagian. Maka bagaimana apabila kita membicarakan dengan bahagian-bahagian riba ini, kita akan jumpa dengan 4 keadaan. Apa dia? Kita akan jumpa dengan 4 keadaan dan 4 kedudukan kategori riba. Masya Allah. Ini di antara yang disebut oleh para ulama lah. Maka bagaimana 4 ini kita perlu ambil perhatian para jemaah sekalian. Jangan kita terlibat. Jangan kita terlibat sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam masalah riba ni. Jangan kita ambil mudah. Jangan kita ambil mudah dengan erti kata kita tidak peduli, jangan. Tetapi kita pastikan kita tidak terlibat dengan perkara sedemikian, kerana mengakibatkan kesan dia adalah buruk di sebalik orang yang mengamalkan perbuatan ataupun budaya memakan riba. Waliyazubillah. Bagaimana kesan dia, bagaimana implikasi dia, bagaimana larangan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Baqarah yang sama-sama kita dengar tadi. Ia bukan larangan berbentuk biasa para jemaah sekalian. Ia adalah larangan daripada Nabi, daripada Allah, adalah larangan tegas yang perlu diambil perhatian, yang perlu diambil cakna dengan cara yang begitu serius, bagi memastikan supaya kita tidak terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Baik tuan-tuan sekalian, apabila kita berbicara tentang riba, maka bagaimana riba itu ada 4 macam. Apa dia? Ada 4 kategori. InsyaAllah Ustaz akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian pada pagi ini, kategori riba ni macam mana. 4 macam ni macam mana 4 macam ni. Riba ni macam mana? Ya, jenis riba yang pertama, riba kedua, riba ketiga, riba keempat. Macam mana kategori dia? Baik. Maka di sana kalau kita melihat
Riba itu ada 4 macam. Maka dengan kata dia, yang pertama yang disebut dengan ribal fadl, riba kerana lebih. Riba fadl ni riba kerana lebih, iaitu riba yang mana terlibat riba kerana lebih ini adalah riba iaitu menukar ataupun menjual dua barang sejenis yang tidak sama. Seumpama menjual yang disebut dengan 1 kilo beras ataupun 1 kilo garam, maka yang mana dalam keadaan dengan 1,5 sekilo setengah daripada beras dan garam pula, lebihan. Diberi banyak ni, dijual banyak ni, maka dapat banyak ni. Ataupun yang dikatakan, ataupun menjual dengan dengan timba, ataupun yang dikatakan lebihan yang diberikan. Itu namanya ribal fadl. Yang kedua, riba kerana hutang. Riba kerana hutang diberi ataupun dikenakan kerana dengan sebab berhutang. Itu kena tahu juga. Yang disebut dengan ribal qard. Riba kerana hutang itu yang ini seseorang yang berhutang, seseorang yang berhutang kepada seseorang dengan ada syarat perjanjian yang mana ada keuntungan atau lebihan dari hutang tersebut. Itu dikatakan dia dengan riba kerana hutang. Nampak? Umpamanya si A berhutang dengan si B dengan RM10, maka bagaimana perjanjian akan dibayar kelak sebanyak RM12.5, contohlah. Ini namanya ribal qard, riba yang ada bayaran, yang ada lebihan. Hutang RM10, kau kena bayar kepada aku RM12.5, contoh. Itu namanya riba daripada kerana hutang, ribal qard. Yang tadi kita sebut riba yang pertama yang disebut dengan ribal fadl. Ribal fadl menukar dengan kerana lebih. Mana beri barang lebih, tukar banyak ni, kamu akan dapat banyak ni. Kamu dapat contohnya, kamu bagi aku 1 kilo, aku bagi kamu 1 kilo lebih. Nampak? Maka bagaimana yang kedua, ribal qard, riba yang mana daripada kerana hutang, kamu buta dengan aku, kamu kena bayar lebih. Buta RM10, bayar RM12.5, tu namanya ribal qard. Apa makna dia? Riba lebihan. Yang ni pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Mana ni kategori riba yang diharamkan. Tu kadang-kadang hari ni berlaku, pinjam RM10 mesti bayar RM12. Yang RM12 tu adalah RM2 tu dikatakan riba, atau dinamakan dengan ribal qard. Riba yang mana? Riba kerana hutang. Kerana hutang kena bayar. Maka ini di antara riba yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan riba kerana bertangguh bayaran. Riba kerana bertangguh bayaran. Contohnya lewat bayaran. Lewat bayaran itu pun ada dikenakan cas. Contohnya kita kata kamu kena bayar 10 hari bulan, tiba-tiba kita bayar 12 hari bulan, 13 hari bulan, maka daripada bayaran asal hutang kontor RM10. Sebabkan kamu bayar lewat, kamu kena bayar lebih. Maka yang disebut riba dengan kerana bertangguh membayar hutang dia, maka dia sebut seperti mana hutang 100 dengan penjanjian. Maknanya dalam asal punya perjanjian akan dibayar pada waktu yang ditentukan, tiba-tiba lewat, maka dia kenakan dengan 10%. Janji 10 hari bulan, maka bayar 12 hari bulan, mu kena banyak ni. Maka tu dinamakan dengan riba yang disebut dengan bertangguh bayaran hutang. Ini pun dilarang. Nampak? Riba ini pun tidak boleh. Ini pun dilarang oleh agama. Seolah-olah kita nak menzalimi orang, seolah-olah kita nak mengambil keuntungan daripada kegagalan melewatkan bayaran. Itu tak boleh dalam Islam, kena hati-hati. Yang keempat yang dikatakan ribayat, yang disebut dengan riba kerana tiada timbang terima dalam majlis akad. Yang ni kena hati juga ni. Tak ada majlis akad secara orang panggil bersemuka.
Yang ni pun kena hati-hati. Ataupun yang dibuat perjanjian secara atas talian. Itu pun kena ambil kira jugalah. Ya, nampak? Tidak ada dalam majlis akad. Iaitu seperti menjual emas. Menjual emas dengan emas. Atau perak dengan perak. Ataupun beras dengan beras. Yang sama sukatan timbangannya, tetapi tidak ada timbang terimaan yang disebut penggenggaman dalam majlis akad itu. Hanya sekadar buat tak nampak. Tidak ada dalam majlis dan melihat. Ini pun yang dikatakan riba kerana tiada timbang di dalam majlis waktu kita nak akad. Ini pun kena ambil perhatian kepada 4 kategori riba. Ustaz bilang apa yang pertama, riba daripada lebih, riba daripada kerana hutang, bayar lewat, dikenakan ada charge. Riba daripada apa bertangguh bayaran, lewat bayar pinjaman, lewat bayar bayaran, kenakan bayar lebih. Riba dengan keadaan tidak dibuat dalam majlis, dibayar ataupun dengan keadaan tidak ada saksian dan sebagainya. Ini di antara larangan. Di dalam bab riba ini Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang disebut dengan apa dah, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu memakan riba yang berlipat kali ganda. Takutlah kamu kepada Allah, semoga kamu beroleh kemenangan. Jangan kamu memakan harta riba cara berlipat kali ganda. Maknanya kadang mengenakan kadar cas, kelewatan dan sebagainya. Ini kadang-kadang para jemaah sidang, para penonton sekalian, kebimbangan kita terhadap apa yang kita sebut hari ini dengan sistem riba ini menjadi satu, orang panggil apa dia, satu amalan yang kita paling takut dia jadi amalan. Sudah sebati dalam diri masyarakat kita yang suka mengamalkan perbuatan riba, sehingga dia merasakan perbuatan ini tidak ada larangan, bahkan mereka buat lebih kurang macam tu je. Yang inilah kita perlu ambil cakna dan perlu kita ambil perhatian. Sebab kerana Allah Ta'ala melarang keras dengan perbuatan mengamalkan budaya ataupun mengamalkan amalan riba. Ini antara larangan Allah. Maka apabila berkait dengan larangan Allah, maka tuan-tuan para sidang hadirin sekalian, jangan kita mengambil mudah tentang peringatan ini kerana mengakibatkan kita mendapat dosa besar di sisi Allah. Tu kalau kita tengok bagaimana Allah Ta'ala memberi penegasan di dalam suratul Imran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maknanya Allah Ta'ala mengambil penegasan terhadap orang-orang yang beriman. Jangan kamu memakan riba, jangan kamu mengambil riba, jangan kamu terlibat dengan riba. Wal-iyazubillah. Ini yang perlu kita mengambil perhatian. Kerana di dalam agama kita, yakni Islam, adalah agama yang mengharamkan secara totally, mengharamkan secara jelas mengenai perbuatan melarang memakan riba. Dalam hukumnya, kalau kita tahu, ia adalah haram secara mutlak. Haram, tak boleh kita yang disebut mengambil mudah dengan soal penharaman ini. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, dia ada memberi penegasan dalam satu hadis. Apa kata Nabi dalam satu hadis? Apa kata Nabi? La'ana Rasulillah, yang disebut dengan mengutuk para malaikat, yang disebut mengutuk para malaikat, ataupun yang disebut mengutuk, melaknat Rasulullah. La'anallah Rasulillah, apa dia? Nabi melaknat, Nabi mengutuk. La'anallah Rasulillah akalir riba. Maknanya Nabi melaknat orang yang memakan riba. Wa maukiluhu wa katibuhu wa syahidahu.
Makna dengan orang yang macam mana? Orang yang makan, dah, orang yang menjadi wakil, orang yang mana menulis, orang yang bersaksi. Wasyahidaihi, yang bersaksi pun diambil kira juga oleh Nabi SAW, yakni mendapat laknat daripada Nabi SAW. Maknanya tidak disukai dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Wa muwakilahu wa katibahu wa syahidahu. Maknanya ini golongan yang akan dilaknat oleh Nabi SAW, yang mana keterlibatan mereka dengan amalan ataupun budaya riba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana pendek kata, riba ini secara jelas, secara qat'i diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan ini dilaknat oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan kita di dalam setiap urusan, di dalam setiap perkara, dalam setiap urus niaga kita, jangan terlibat sesekali dengan amalan yang terkutuk ini, yang kita sebut sebagai riba. Jangan mengambil mudah dengan amalan ataupun perbuatan ini, kerana menatijahkan kita akan mendapat balasan yang begitu dahsyat daripada kita mengamalkan ataupun membudayakan dengan memakan ataupun memperbuatkan amalan riba. Wal-iyazubillah. Hati-hati para jemaah sekalian, kerana larangan ini yang jelas daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengaku diri kita orang yang beriman, kita mengaku diri kita orang yang bertakwa, kita mengaku diri kita orang yang benar-benar mengharapkan keampunan, maka jangan sesekali kita terjebak dengan budaya ataupun dengan kerja yang diharamkan oleh Allah, seperti mana memakan riba dan terlibat dengan riba, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada pagi ini pada tuan-tuan sekalian, selamat beramal, selamat kita mengurus niaga, tapi pastikan tidak ada sistem riba di dalam urus niaga. Pastikan urus niaga kita mengikut piawaian cara syariat agama. Mesti perniagaan kita mengambil kira tentang dosa pahala. Kerana kita kena ingat para jemaah sekalian, selepas daripada kematian kita, kita akan bertemu dengan Allah dan menerima balasan. Balasan yang kita nak di suatu hari nanti adalah balasan yang disebut dengan balasan yang baik. Kita tidak nak sesekali balasan yang tidak baik, kerana kita tahu menatijahkan kita mendapat satu siksaan daripada dosa ataupun balasan yang tidak baik. Maka kita tahu juga apabila kita menerima balasan yang baik, yang menatijahkan kita akan mendapat keputusan yang baik, akan dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi nikmat. Maka bagi memastikan kelangsungan hidup kita ini dikelilingi dengan keberkatan, dikelilingi dengan rahmat Allah, dikelilingi dengan pertolongan Allah, mengambil mudah dengan penharaman tentang riba ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita jaga, Allah Ta'ala jaga kita. Mudah-mudahan apabila Allah Ta'ala jaga kita, kita jaga apa yang Allah Ta'ala haram, kita buat apa yang disuruh oleh Allah, maka insya-Allah kehidupan kita di dalam peliharaan Allah. Bahkan kita diberi kesejahteraan, keselamatan oleh Allah, baik di dunia maupun di hari akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang terbaik. Jangan lupa memberi salam dan selawat pada Nabi. Jangan lupa memperbanyakkan selawat. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, insya-Allah. Cukup sekadar itu saja pada pagi ini di dalam Tazkirah Duha. Terima kasih kepada penonton yang share pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian yang baik yang Ustaz sampaikan ini memberi manfaat untuk kita terus beribadah, untuk kita terus menundukkan rasa pengabdian kita pada Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia maupun di hari akhirat. Mudah-mudahan kita selamat daripada segala fitnah dan segala musibah yang tidak diingini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi